Ni kerja gila betul. Korang suruh aku ceramah duduk dalam kereta. Okey, baik. Tak pernah dibawa orang kan. Baik, saudara-saudari, terima kasih banyak-banyak. Jangan bimbang pasal hujan. Sebab basah sikit ini, tak ada apa-apa kalau nak banding dengan sedikit kepayahan dan rasa tak selesa berbanding dengan masalah yang kita terpaksa wariskan kepada adik-adik anak-anak kita kalau kita tidak buat yang terbaik dalam pilihan raya umum kali ini. Jadi kalau sekarang kita bising pasal basah sikit, hujan sikit, ini peluang yang baik yang saya akan terangkan untuk kita cuba selesaikan seberapa banyak masalah yang ada dalam negara ini. Jadi kalau sahabat-sahabat rasa hujan ini akan menghentikan dan memperlahankan kempen kita, insya-Allah jangan bimbang. Hujan ke, ribut ke, panas ke, kita akan tetap turun ke semua kursi-kursi yang kita patut turun kerana kita semakin hampir untuk menang dalam pilihan raya kali ini, insya-Allah, saudara-saudari. Orang macam saya, macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, ujian untuk kita membawa suara rakyat ini jauh lebih hebat daripada hujan. Ujian kami termasuklah masuk penjara, kena saman, bankrupt, kena tangkap. Jadi kalau setakat hujan, tak ada masalah. Sebab itu kalau UMNO Barisan Nasional ingat, dengan memaksa pilihan raya umum kali ini semasa musim banjir, itu akan menyebabkan keadilan tidak bersedia untuk masuk pilihan raya. Sekarang telah terbukti bahawa tanggapan mereka itu salah. Sebab itu saudara-saudari tengok sekarang, yang paling laju dalam persediaan pilihan raya adalah PKR dan Pakatan Harapan. Yang paling kelam kabut sampai sekarang belum selesai ialah UMNO, Bersatu dan juga PAS, saudara-saudari. Mereka paksa pilihan raya kali ini sebab mereka ingat kita tidak bersedia. Mereka lupa bahawa kita lahir di jalanan dan kita biasa diuji. Kalaupun mereka bagi kita masa yang cukup singkat, kita mempunyai keupayaan untuk menggerakkan kempen jauh lagi cepat dan lagi cekap dan lagi laju. Walaupun UMNO Barisan Nasional ada jauh lagi banyak uang daripada kita. Saya harap malam ini bukti kepada kawan-kawan di Tebrau, bukti kepada kawan-kawan di seluruh Malaysia yang menonton. Kalau kamu letak kami di tangga pun kami akan kempen. Kalau datang hujan pun kami akan kempen. Kalau kamu tangkap kami pun insya-Allah kami akan kempen sampai kita menang, saudara. Bang kerja gila lah duduk dalam kereta bercakap seorang macam ni ni. Baik Saya sebenarnya nak kencing. Tapi saya berhenti dekat Petron tadi. Boleh beritahu kat kawan-kawan tak lain kali kalau ada sesi minyak, janganlah tutup toilet. Orang berhenti nak kencing kan. Dengan hujan semua aku keluar, tiba-tiba masuk. Alamak, dia kunci pula kan. Baik. Apa kedudukan sekarang? Dalam pilihan raya umum yang akan berlaku dalam 2-3 minggu daripada sekarang, jelas kita lihat bahawa di mata rakyat, isu dan pertimbangan yang utama ialah soal rakyat. Tambah kalau pengundi-pengundi di kawasan Tebrau, di Johor Bahru, di Pasir Gudang, di selatan Johor dan di Johor keseluruhannya. Saudara-saudari adalah orang yang paling faham tentang masalah ekonomi negara ini. Banyak rakyat Johor yang sebenarnya bekerja di Singapura. Saudara-saudari faham beza apabila mata wang kita jatuh mendadak. Baik untuk pekerja-pekerja kita di Singapura, tetapi tidak baik untuk masa depan anak-anak kita. Kerana kita tidak mahu selama berpuluh tahun akan datang, lebih ramai anak-anak Johor yang terpaksa berulang alik
merentasi tambak Johor untuk buat kerja yang tak sepadan dengan kelayakan mereka di Singapura hanya kerana mata wang Singapura lebih jauh kukuh daripada kita. Betul pertimbangan itu yang berlaku di kalangan anak-anak muda kita, terutamanya yang di Johor. Bahawa lebih baik mereka berulang-alik bangun pagi merentasi tambak Johor. Ada yang duduk di bilik-bilik kecil di Singapura. Bukannya budak-budak kita tidak berkelayakan, tetapi mereka berkira-kira kalau kerja di Malaysia walaupun dengan kelayakan berijazah yang baik, kehidupan mereka lebih baik kalau mereka bekerja di Singapura hanya kerana mata wang Singapura lebih kuat daripada mata wang kita, sedangkan kerja yang mereka dapat di Singapura itu sebenarnya tidak sepadan pun dengan kelayakan mereka. Tapi di pihak UMNO, Barisan Nasional dan PAS, BN dan PN, sampai hari ini beberapa hari sebelum pun penamaan calon, kita masih lagi belum dengar apa-apa pun mengenai rakyat, saudara-saudara. Semakin dekat dengan pilihan raya, semakin kita akan dengar soal-soal perkauman. Kalau di Parlimen Tebrau ini, saudara-saudari yang ada orang Melayu, orang Cina, orang India. Sedangkan kita, kalau kita jadi parti politik, sepatutnya tanggungjawab kita merapatkan talian persaudaraan setiap rakyat Malaysia. Kamu Cina, kamu Melayu, kamu India. Yang penting kita anak Malaysia. Negara kita ada yang ini saja, tak ada tempat lain dah. Tapi di sebelah UMNO dan Barisan Nasional, di sebelah PAS, satu-satunya modal yang mereka ada bila nak masuk pilihan raya, ialah mereka akan timbulkan balik segala permainan dan propaganda perkauman yang tak betul pun. Semata-mata untuk melaga-lagakan rakyat. Mereka ini, saudara-saudari, tak ubah seperti penjajah dahulu yang mengawal rakyat dengan cara pecah dan perintah dengan melaga-lagakan Melayu, Cina dan India. Ceramah-ceramah saya semakin berdekatan dengan kempen pilihan raya kali ini. Walaupun masalah rakyat, penyelesaian ekonomi dan sebagainya, saya juga kena jawab beberapa permainan dan propaganda jahat perkauman ini. Cuma, yang saya paling jawab dan kadang-kadang saya rasa ini pertolongan kepada kita, dalam keadaan kita berdepan dengan propaganda seperti ini, yang paling lawak ialah satu persatu tembelang UMNO Barisan Nasional PAS berkait dengan perkauman ini satu persatu keluar. Yang terbaru apa dia? Mungkin orang Cina dan orang India tidak sedar. Awal 2018 dahulu, salah satu daripada isu yang paling besar yang dimainkan oleh UMNO dan terhadap Pakatan Harapan ketika itu ialah mengenai pelantikan Senator P. Wethamurti sebagai menteri yang menimbulkan rasa resah di kalangan orang Melayu. Sebab ada yang Wethamurti cakap yang mengguris perasaan orang Melayu. Saya nak cakap kerana dia nak dapat sokongan ketika itu hak dia. Tetapi apabila UMNO, Barisan Nasional dan PAS gunakan kenyataan-kenyataan Wethamurti dahulu-dahulu itu, ia cukup menggunakan menakut-nakutkan orang Melayu sehingga berjaya menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan melalui Sheraton Move tahun 2020. Baik. Sebab apa saya sebut pasal Wethamurti? Sebab UMNO Barisan Nasional kata, PAS kata, kalau kamu undi Pakatan Harapan, oleh kerana Pakatan Harapan ini sebenarnya toke sebenar dia adalah orang Cina dan orang India yang berkempen Rafizi, yang berkempen Anwar. Tapi bila mereka menang, maka yang akan jadi kerajaan dan mengawal adalah orang-orang dari pintu belakang seperti Wethamurti. Itu kata mereka lah untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Minggu ini, saudara-saudari,
UMNO jam mampus terus dalam isu ini. Saya pun tak sangka, saya pun terkejut. Sebab selama 4 tahun mereka menakutkan orang Melayu mengenai perkauman Wetamurti dan sebagainya. Minggu ini Wetamurti mengumumkan sokongan mereka kepada UMNO Barisan Nasional, saudara-saudari. Sekarang ini orang UMNO dan orang PAS masuk gua semua yang tengok kat luar tu. Mana macam-macam UMNO yang selama ini duk komen, menghamburkan permainan dan caci perkauman dekat Facebook. Sekarang saya nak mereka jawab. Sekarang ini, siapa yang akan bawa Wetamurti masuk kerajaan kalau menang, saudara-saudari? Yang bersama-sama UMNO Barisan Nasional, yang bersama-sama mengalu-ngalukan Wetamurti, bukan Pakatan Harapan, bukan PKR, bukan DAP, bukan Amanah, tetapi UMNO juga, saudara-saudari. Jadi bila perkara ini mula jadi isu, Ketua Pemuda UMNO bila sudah jatuh kantoi macam ini, dia jawab apa dia? Dia jawab, orang dah nak sokong kita, takkan kita nak halau. Selama ini bila orang Cina, orang India bersama-sama menyokong Pakatan Harapan, sedangkan orang Cina, orang India ini rakyat Malaysia, sama-sama saudara kita, tak pernah sekali pun UMNO Barisan Nasional dan PAS gunakan keterbukaan itu untuk mengalu-ngalukan saudara-saudara Melayu, Cina, India kita bila mereka menyokong Pakatan Harapan. Bila orang Cina dan orang India menyokong Pakatan Harapan, UMNO Barisan Nasional dan PAS kata orang Cina dan India ini pendatang. Bila mereka sokong Pakatan Harapan, ini sebenarnya untuk mengambil alih kuasa Melayu. Tapi bila Wetamurti yang sokong UMNO Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional kata, kalau orang dah nak sokong kita, kita alu-alukanlah, takkan kita nak halau. Baik, saya Saya sebenarnya tak nak sambung sangat panjang pasal perkauman. Sebab isu kita yang sebenar ialah isu rakyat. Isu gaji, isu harga barang, isu rumah, isu anak-anak kita yang keluar daripada universiti tetapi tidak dapat pekerjaan yang setimpal dengan yang sepatutnya. Kalau kita terus mengikut rentak UMNO Barisan Nasional dan juga PAS dan Bersatu, sampai bila-bila kita tidak boleh selesaikan masalah ini. Selagi kita bincang soal perkauman, selagi kita ikut rentak mereka menakut-nakutkan orang Melayu, selagi itu jugalah tumpuan kita untuk menyelesaikan masalah rakyat itu akan lagi jauh daripada yang sepatutnya. Sebab itu, yang lagi penting, kita tumpukan 15 minit yang terakhir ni sebab kita semua nak balik dah pasal kuyup ni. Esok pun kita kena kerja. Saya pun kena balik KL terus. Tak dibuat orang daripada Kuala Lumpur 4 jam setengah nak sampai ke Teberau dalam hujan basah kuyup. Sampai Teberau 30 minit. Balik semula ke Kuala Lumpur basah kuyup sekali lagi. Saya. Tapi tak apa. Sebab saya hargai sahabat-sahabat yang hadir hari ini, yang dalam hujan pun tak beranjak. Sebenarnya kalau orang tanya saya, kenapa kau gila buat kerja ni? Kalau tengok kawan-kawan yang basah kuyup jaga kamera, berhadapan dengan risiko kena syok elektrik mati ni. Saya dulu engineer tau. Ini kalau tanya safety engineer kata ni tak lulus ni. Kau mampus dalam hujan bercakap dengan elektrik macam ni semua ni. Tapi saya hargai saudara-saudari, pakcik-makcik, uncle yang datang malam ini. Sebab kita sehati sejiwa, sebab kita faham kita ada masalah di negara ini. Dan masalah ini akan jadi semakin teruk dan semakin teruk. Dan tadi saya ada satu temu ramah dengan media-media Cina.
Ada temu ramah mulanya dengan Sinchu, kemudian ada temu ramah kemudiannya dengan Oriental Daily. Macam biasa, media Cina selalunya nak tahu satu perkara. Bagaimana sebenarnya keadaan ekonomi kita ni? Dan kalau Pakatan Harapan menang sebenarnya, macam mana kita nak baiki? Sebab sudah tentu di kalangan kita, yang paling terkesan kerana yang paling banyak ada perniagaan baik kecil, sederhana dan kawan-kawan kita daripada masyarakat Tionghoa. Tapi lebih ramai pun orang Melayu merasa sebab banyak juga yang perniagaan kecil ni orang Melayu juga sekarang. Jadi UMNO Barisan Nasional tak faham. Dia ingat ni zaman 70-an, 60-an dulu orang Melayu tak berniaga. Dia tak sedar sebenarnya semakin banyak perniagaan kecil di seluruh Malaysia ialah orang-orang Melayu juga sebenarnya. Sebab itu orang Melayu, orang Cina, orang India nak tahu dalam keadaan mereka mengalami setiap hari kepayahan akibat keadaan ekonomi yang semakin teruk. Siapa-siapa kalau jadi kerajaan, apa sebenarnya masalah ekonomi kita yang menyebabkan harga barang naik, gaji tak naik, perniagaan teruk, cukai membebankan, perniagaan tak berkembang. Macam mana kita nak selesaikan? Baik, Bila saya terangkan pasal ekonomi,